Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, bagi meneruskan sains tingkatan 3, kita akan teruskan bab 7, tenaga dan kuasa. Dan subtopiknya hari ini ialah 7.1, kerja, tenaga dan kuasa. Okey, kalau di sini cikgu akan sharekan beberapa gambar yang menunjukkan kerja sedang dilakukan. Contohnya ialah ketika memotong rumput, menolak mesin rumput. Yang kedua, mengangkat payung. Yang ketiga, mengemuk lantai. Yang keempat, bateri. Yang kelima, mengangkat beg untuk menaiki gunung. Yang keenam, kedua orang perubatan paramedik sedang mengangkat pesakit menggunakan stretcher. Dan yang terakhir sekali, seorang ibu yang sedang mendukung anaknya. Jadi ke semua ini melibatkan adalah merupakan kerja yang telah pun dilakukan. Okay? Walaupun hanya sekadar mengangkat payung, tetapi proses mengangkat payung melibatkan perubahan lokasi daripada bawah ke atas. Dan kesemua kerja ini akan melibatkan penggunaan tenaga. Jadi semua kerja yang dilakukan memerlukan tenaga dan telah pun menggunakan tenaga. Dan jika semua kerja ini dilakukan dengan lebih cepat dan pantas, maka kuasanya adalah lebih tinggi. Ketiga-tiga ini, kerja, tenaga dan kuasa, kita akan pelajari dengan lebih detail dalam bab ini. Okey, jom. Yang pertama sekali, kita akan belajar tentang kerja. Okey, kerja dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai work. Okay. Oleh itu, simbol untuk kerja adalah W besar daripada perkataan work. Okey, kerja adalah formulanya daya darab dengan sesaran. Okey, jadi untuk singkatan, cikgu akan tulis ialah daya sama dengan W work. Okay. Jadi formulanya ialah kerja W sama dengan daya, iaitu force in English. Jadi simbolnya adalah F didarabkan dengan sesaran. Sesaran simbolnya adalah S kecil. Apakah ini sesaran sebenarnya? Sesaran ialah jarak yang dilalui oleh sesuatu objek tapi mengikut arah. Okey, jarak yang dilalui oleh objek mengikut arah. Contohnya ialah jika seseorang itu sedang berjalan ke arah kiri dan dia telah sampai ke arah kiri sebanyak 3 km, jadi sesarannya ialah 3 km. Tetapi jika ia punya berpatah balik sebanyak 1 km, berpatah balik arah yang berbeza, maka kita perlu tolak 1 km, so bersamaan dengan 2 km. Ini adalah sesaran. Okey, jarak yang dilalui tapi mengikut arah. Okey, mudah saja. Okey, jadi sesaran ini adalah S kecil. Dan daya ini pula, seperti mana yang kita pernah belajar, dia adalah berapa daya yang dikenakan untuk membuat satu kerja. Okey, contohnya kita mengangkat sebuah kotak yang berjisim 2 kg. Kita angkat kotak ini. Jadi satu daya telah dikenakan ke atas kotak ini. Jika kotak ini tidak bergerak pun, satu daya dikenakan ke atas lantai. Okey, dan bagaimana hendak mengira daya berdasarkan jisim kotak ini iaitu 2 kg. Jadi
untuk mengira daya kotak ini, 2 kilogram ini kita perlu darabkan dengan nilai bagi graviti, iaitu 10 graviti kita. Jadi dayanya adalah bersamaan dengan 20 Newton. Okey, ini adalah daya F. F mestilah dalam unit Newton. Okey, jadi kalau kita nak tengok apakah SI unit bagi kerja ini, jadi cikgu tuliskan di sini ya. Berdasarkan formula kita, W sama dengan F darab dengan S. Jadi F simbol unitnya adalah dalam unit Newton. Sementara sesaran pula unitnya adalah dalam unit, SI-nya adalah meter. Kerana dia adalah jarak, jadi dalam meter. Jadi keseluruhannya kita akan dapat nm. Berdasarkan calculation anda, pengiraan kita akan dapat N besar dan M, Newton meter. Tetapi Newton meter ini kita boleh tukarkan kepada unit yang lain, iaitu Joule. Okey, dan ini adalah SI unit bagi work, bagi kerja. Jadi SI unit bagi kerja ialah Joule. Atau singkatan untuk Joule adalah J besar. Dan Joule ini adalah bersamaan dengan nm. Jika anda mengira dan dapat nm, jadi anda boleh tukarkan kepada Joule. Tetapi jika anda mengira dalam unit kilometer, for example, so jadi n kilometer, jadi ianya tidak boleh disamakan dengan Joule. Anda perlulah menukar kepada meter terlebih dahulu. Barulah kita boleh tukar kepada unit Joule, iaitu SI unit khas untuk kerja. Okey. Dan dari segi definisi, bagaimana kita hendak mendefinisikan kerja? Okey, tanpa perlu menghafal, kita hanya boleh membina ayat definisi dengan hanya melihat kepada formula kerja yang telah dipelajari. Jadi, berdasarkan formula, kerja adalah sama dengan daya darab dengan sesaran. Jadi, untuk membina definisinya, kerja ialah hasil darab daya dan sesaran. Siap. Dan ini adalah definisi kerja. Mudah saja. Jadi cikgu ulang semula. Simbol bagi kerja adalah W, work, dan formulanya adalah kerja sama dengan daya darab dengan sesaran. Simbolnya W, daya F dan sesaran S. Jadi memadai untuk buat pengiraan menggunakan W equals to F darab dengan S. Kemudian SI unit bagi kerja adalah special, iaitu Joule. Okey, tetapi Joule ini kita boleh tukar daripada nm, Newton dan meter. Ini adalah unit yang perlu digunakan bagi setiap pengiraan. Perlu tukar daya kepada Newton, daripada GC pun kita boleh tukar. Kemudian kita boleh tukarkan sesaran ini kepada unit meter, iaitu SI unit bagi sesaran. Dan definisinya ialah kerja ialah hasil darab daya dan sesaran dalam arah daya. Okey, jadi cikgu tak tambah sikit dalam arah daya. Kerana bagi sesaran ini, ianya mengikut satu arah daya yang sama. Okey, siap, mudah saja. Okey, kita lihat bagaimana kita nak mengira kerja dengan menggunakan formula yang telah dipelajari. Okey, ini pula adalah gambar wajah seorang yang sedang mengangkat beban. Okey, dan ini adalah kaedah yang betul untuk mengangkat beban, iaitu dengan menjaga postur badan kita tanpa perlu membongkok. Okey, bermula dengan kita perlu turunkan badan kita, kemudian barulah kita angkat beban tersebut sehinggalah kita berdiri. Okey, jadi kalau anda lihat di sini ya, beban ini adalah sebanyak 2 kilogram.
Okey, jika anda dapat lihat di sini ya, beban yang berjisim 2 kilogram ini, 2 kilogram ini kita darabkan dengan 10 iaitu nilai graviti. Jadi beban. Jadi kita akan dapat hasilnya ialah 20 Newton. Jadi 20 Newton beban ini ialah kita kenali sebagai berat beban. Dan berat beban adalah sebanyak 20 Newton jika jisim beban ini adalah 2 kilogram. Tetapi seseorang telah pun mengangkat beban ini. Jadi dia telah menggunakan satu daya untuk melawan tarikan graviti bumi. Melawan daya tarikan graviti. Dan daya yang telah digunakan untuk mengangkat dan melawan daya tarikan graviti bumi, ini adalah daya tarikan graviti sebanyak 20 Newton hasil daripada berat beban tersebut, dan ini pula daya untuk melawan daya tarikan graviti pula ialah sama, iaitu 20 Newton ketika beban ini telah pun diangkat. Jadi untuk mengangkat objek setinggi 1 meter ini dengan daya 20 Newton secara menegak untuk melawan daya tarikan graviti, jadi berapakah kerja yang telah pun dilakukan? Jadi untuk mengira kerja yang telah dilakukan, kita boleh mulakan dengan pengiraan melibatkan formula. Jadi formula yang telah dipelajari ialah kerja sama dengan daya darab dengan sesaran, ataupun memadai jika anda menulis sebagai W F darab dengan S. Jadi daya ialah 20 Newton. Sementara sesarannya adalah 1 meter. Jadi ini adalah F dan ini adalah S. Jadi kita darabkan sahaja. Jumlah akhir kita dapat 20 Nm. Dan seperti mana yang cikgu bagi tahu tadi, Nm kita boleh tukarkan kepada Joule. So, jawapan akhir ialah 20 Joule. Dan ini adalah kerja yang dilakukan untuk mengangkat beban ini sebanyak 2 kg jisimnya dan beratnya sebanyak 20 Newton. Mudah sahaja. Mari kita lihat pula contoh-contoh yang lain supaya anda lebih. Mari kita lihat soalan yang pertama. Situasi yang pertama. Di sini dilihat ada seorang lelaki sedang menolak troli sejauh 2 km dengan daya sebanyak 50 Newton. Iaitu termasuklah troli dan juga beban di dalam troli sebanyak 50 Newton. Jadi berapakah kerjanya? Soalannya ialah kerjanya. Mari kita mengira kerja. Daya yang terlibat adalah 50 Newton. So, ini adalah daya. Dan 2 km ini adalah sesaran. Jadi kat sini dayanya adalah sebanyak 50 Newton. Sementara sesarannya adalah 2 km. Tetapi tadi cikgu dah ingatkan anda supaya menggunakan unit SI, iaitu dalam unit meter. Jadi kita kena tukar kepada unit meter. 2 km bersamaan dengan 2000 meter. Kemudian kita perlu menulis formula. So formula yang digunakan adalah kerja sama dengan daya darab dengan sesaran. Jadi dayanya adalah 50 Newton. Kita darabkan dengan 2000 meter. Jadi hasil darab kita dapat 100,000 N. N di sini darab dengan M jadi Nm. So bila unit Nm kita boleh tukar kepada unit Joule, iaitu SI unit bagi kerja. Joule, J besar. Dan jika ada beratus ribu, kita boleh tukar juga kepada unit kilojoule. Jadi jika kita nak tukar kepada kilojoule, kita boleh buangkan 3 kosong ini, kita gantikan dengan kilo.
dan kita tambah joule di sini. Dah siap. Jawapan anda boleh ditulis sama ada 100,000 joule ataupun 100 kilojoule. Kedua-dua jawapan adalah betul dan diterima. Okey. Seterusnya ialah kita nak cari kerja bagi seorang pelajar yang sedang menarik troli berisi beg sekolahnya yang berjisim keseluruhan sebanyak 2.8 kg sejauh 29 meter. Okey, jadi di sini kita dapat lihat jisim. Okey, bagi mendapatkan daya, kita perlu darabkan jisim ini dengan nilai tarikan graviti bumi. Tarikan graviti bumi menghampiri 10. Jadi kita darabkan sahaja dan kita akan memperolehi daya dalam unit Newton kerana tarikan graviti dalam unit N kg negatif 1. Jadi kita boleh potong kilogram. So jawapan akhir ialah 28 Newton. Ini adalah dayanya. Sementara bagi sesaran telah pun diberi dalam unit meter. Jadi kita tidak perlu ubah sebarang unit lain lagi. Jadi salin sahaja. Okey. Kemudian kita gunakan formula. Kita boleh juga menggunakan formula dalam unit simbol. Dalam simbol unit pula. Okey. So, kerja sama dengan daya darab dengan sesaran. Jadi W for kerja, F untuk daya dan S kecil untuk sesaran. Jadi F ialah 28, okey. 28 Newton. Kita darabkan dengan 29 meter. So, jawapan akhir yang kita dapat ialah 812 Nm sama dengan 812 kita tukar kepada unit joule. Dah siap. Jadi, pelajar ini telah pun melakukan kerja sebanyak 812 joule. Okey, soalan yang seterusnya ialah seorang ibu sedang menarik laci sejauh 25 cm dengan daya sebanyak 3.5 Newton sahaja. Jadi, daya yang telah digunakan ialah sebanyak 3.5 Newton. Sementara bagi sesaran pergerakan laci ini daripada almari ke hadapan ialah sebanyak 25 cm. Menarik laci juga adalah suatu kerja kerana untuk menarik laci kita memerlukan tenaga. Okey, jadi kita gunakan formula W sama dengan F darab dengan S. Jadi F ialah 3.5 Newton didarabkan dengan 25 cm. Jadi hasilnya ialah untuk sesaran kita tidak boleh menggunakan cm. Kita perlu menukarkan unit ini kepada meter sebab untuk mendapatkan joule kena tukar kepada unit nm. Jadi kita tukarkan kepada unit meter sebanyak 0.25 meter. Jadi di sini juga kita perlu tukarkan. Jadi 3.5 Newton didarabkan dengan 0.25 meter. Okey, mudah sahaja. Jadi kita tekan kalkulator dan mendapat jawapan sebanyak 0.875 nm. Dan kita boleh tukar jawapan akhirnya ialah 0.875 joule. Okey, ini adalah jawapannya, iaitu kerja yang telah pun dilakukan bagi menarik laci tersebut. Okey, kita teruskan dengan pengiraan lagi. Ini adalah contoh soalan yang keempat. Yang kelima lah sekarang ni. Okey, so kita lihat di sini ya. Bermula dengan Zikri menolak dinding dengan 100 Newton tetapi tidak bergerak. Jadi kita gunakan 100 Newton ini iaitu F
Dan tidak bergerak ini bermaksud sesarannya ialah, kita tulis kat sini ya, sesarannya ialah 0 meter kerana dinding ini tidak bergerak. Jadi untuk mendapatkan kerja, jadi berapakah kerja yang telah dilakukan oleh Zikri? Okey, kita gunakan formula W sama dengan F darab dengan S, iaitu daya darab dengan sesaran. Okey, daya yang digunakan adalah 100 Newton. Di sini salin saja ya. Sementara sesaran yang telah digunakan, yang telah digerakkan adalah sebanyak 0 meter kerana dinding tidak bergerak. Zikri telah pun menggunakan daya sebanyak 100 Newton dan daya ini adalah besar. Ya. Okey, dan seterusnya kita hitung 100 Newton darab dengan 0. So jawapannya adalah 0 Nm. Dan kita tukar kepada unit joule. Jawapan perlu tukar kepada unit joule ya. 0 joule. Jadi ini adalah kerja yang telah pun dilakukan oleh Zikri. Walaupun Zikri telah pun menggunakan dayanya dengan sehabis daya dia iaitu 100 Newton dengan muka pun penuh bersusah payah, tetapi sebenarnya Zikri tidak melakukan sebarang kerja. Dan kerja yang dilakukan adalah sebanyak 0 joule. Okey, jadi bermaksud walaupun kita menggunakan daya yang besar, tetapi kalau objek itu tidak bergerak, bermaksud kita tidak melakukan sebarang kerja. Okey, kita lihat pula contoh soalan yang seterusnya. Umar dengan berat badannya sebanyak 480 Newton. Okey, ini beratnya telah pun ditukarkan kepada unit Newton. Mengangkat kotak seberat 85 Newton. Jadi bermaksud Umar telah pun mengangkat dirinya sendiri dan kotak ini untuk menaiki tangga daripada bawah ke atas. Okey, dan setiap sisi tangga adalah sebanyak 12 cm. Bermaksud setiap sisi ini 12 cm. Okey, tetapi tangga yang telah pun dinaiki Umar adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, sebanyak 14 tingkat. 14 step tingkat ya. Okey, jadi jika setiap sisi ini adalah 12 cm, jadi kita perlu darabkan dengan 14 tangga. Okey, jadi kita lihat di sini ya, daya yang telah diangkat, yang telah dibawa oleh Umar termasuk dirinya sendiri adalah sebanyak 480 Newton ditambah dengan 85 Newton diri sendiri dan kotak. Jadi persamaan dengan, okey, kita kira dengan kalkulator, iaitu 565 Newton. Dan ini adalah daya keseluruhan yang dibawa oleh Umar daripada bawah ke atas tangga. Sementara bagi sesaran pula, sesaran perlu diambil bukan daripada jumlah panjang ini ya. Panjang ini bukan S, tetapi S adalah daripada bawah ke atas, iaitu kedudukan akhir Zikri. Jadi bawah ke atas ini kita ukur menggunakan ketinggian, bukan ini. Jadi untuk ketinggian, kita perlu ukur setiap sisi bagi ketinggian ini. Dan cikgu telah kira tadi sebanyak 14 sisi ini. Jadi kita darabkan dengan 12 cm, iaitu nilai bagi setiap sisi. So 12 cm kita darabkan dengan 14. Okey, sisi. Cikgu tambah sini sisi, iaitu bersamaan dengan 1.68 meter. Jadi cikgu tukar siap-siap ke dalam unit meter kerana unit meter adalah SI, unit bagi sesaran. Okey, kita boleh mula menghitung kerja apabila telah pun berjaya mendapatkan F dan S. Okey, gunakan formula W sama dengan F darab dengan S, dan F dia ialah 565 Newton dan sesarannya adalah 1.68 meter.
Okey, jadi kita tekan kalkulator dan jumlah yang kita telah dapati adalah sebanyak 949.2 N di sini darab dengan M dan kita tukar kepada SI unit bagi kerja 949.2 Joule. Okey, mudah sahaja. Okey, seterusnya soalan yang terakhir untuk kerja ialah sebuah jentera mengangkat beban seberat 1890 Newton dan ini adalah F. Okey, daya setinggi 78 cm dan ini adalah sesaran. Tetapi sesaran di sini adalah dalam unit cm. Kita perlu tukar dulu kepada unit meter iaitu 0.78 meter. Baik, kita boleh teruskan menggunakan formula. Kerja sama dengan daya darab dengan sesaran. Jadi dayanya ialah 1890 Newton darab dengan 0.78 meter. Jadi jumlah akhir yang telah kita dapati adalah 1474.2 N darab dengan M. Jadi kita tukar kepada SI unit 1474.2 Joule. Okey, dah siap. Mudah saja. Okey, kita dah habis pun belajar bagaimana untuk mengira kerja dan kita akan cuba belajar pula tentang tenaga. Apakah itu tenaga? Ya, ini adalah tenaga. Okey, tenaga ialah kita pun dah mengetahui ya sebelum ni cikgu ada bagi tahu tadi semua kerja yang kita lakukan sama ada mengangkat kotak, menyapu sampah, mengangkat payung, mengangkat beg ke sekolah ataupun kita kenderaan mengangkat beban, lori mengangkat objek yang berat. Jadi kesemua itu memerlukan tenaga. Untuk membuat kerja kita perlukan tenaga. Okey, jadi tenaga ini kita boleh definisikan sebagai tenaga ialah keupayaan. Okey, kalau tidak ada tenaga kita tak ada keupayaan ya. Keupayaan untuk melakukan ataupun menjalankan kerja. Jadi inilah maksud tenaga. Tanpa tenaga, kerja tidak dapat dilakukan. Okey, kita teruskan. Okey, tenaga tadi ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Jadi kita boleh anggap ya, jika kita melakukan kerja, jadi kita memerlukan tenaga. Jadi tenaga kita boleh anggap adalah sama dengan kerja. Jika kerja kita gunakan SI unit dia adalah Joule, jadi sama juga dengan tenaga. SI unitnya adalah Joule. J besar dalam singkatannya. Okey, jadi tenaga sebelum tu tenaga bagi singkatan tenaga ya. In English kita sebut sebagai energy. Jadi simbol bagi tenaga ialah E besar. Tetapi kita akan pelajari ya pelbagai jenis tenaga. Dan tenaga ini bukanlah terdiri daripada satu jenis, tapi banyak dan juga simbolnya juga ada banyak. Okay, tetapi simbol untuk tenaga secara khususnya, secara amnya, ialah E besar. Dan SI unit yang kita dah pelajari tadi adalah dalam unit Joule. Ini adalah SI unit bagi tenaga. Okay, mari kita tengok contoh di sini. Amar mengangkat kotak berjisim 8 kg. Setinggi 70 cm. Dia berjaya mengangkat 70 cm. Daripada ketinggian bawah, daripada bawah ke ketinggian 70 cm. Dan ini bermaksud Amar telah pun melakukan kerja. Jadi mari kita kira berapa kerja yang dilakukan oleh Amar. So W sama dengan F darab dengan S. Dan F yang diangkat oleh Amar ialah 8 kg. Kita darabkan dengan 10 tarikan graviti bumi. Kita potong kilogram. So kita dapat 80 Newton. Sementara untuk sesaran, Amar telah pun berjaya mengangkat sejauh 70 cm dan kita tukarkan kepada unit meter iaitu 0.7 meter. Kita masukkan dalam formula 80 Newton.
kita darabkan dengan 0.7 meter. Jadi jawapannya adalah 86 Nm, ataupun kita boleh tulis sebanyak 86 Joule, iaitu kerja yang telah dilakukan oleh AMA. Okey, jadi ini adalah kerja yang dilakukan oleh AMA. Manakala tenaga yang telah pun dilakukan juga, yang telah digunakan oleh AMA juga ialah sebanyak 56 Joule. Mudah sahaja untuk tenaga ni kan. Okey. Dan seterusnya kita akan belajar tentang kuasa pula. Okey, kita dah belajar tentang kerja, dah belajar tentang tenaga, dan akhir sekali untuk subtopik ini kita akan belajar tentang kuasa. Dan kuasa dalam bahasa Inggeris kita biasa sebut power. Okey. So, jika seseorang itu dapat melakukan kerja dalam masa yang cepat, sangat laju, seperti Superman, terbang dan berjaya mengangkat kereta dalam keadaan hanya beberapa saat, itulah yang kita sebut sebagai powernya. Kuasa. Itu adalah kuasa. Jadi kuasa ini sebenarnya melibatkan masa. Seberapa pantas yang dia mampu lakukan untuk menyiapkan kerja dengan menggunakan tenaga. Okey, jadi disebabkan in English kita sebut power, jadi simbol kuasa adalah P besar daripada power. Okey, dan apakah formula bagi kuasa? Okey, bagi kuasa formulanya ialah kerja yang dilakukan dibahagi dengan masa yang digunakan untuk melakukan kerja. Okey. Jadi cikgu tambah di sinilah ayatnya supaya lengkap Kerja yang dilakukan sementara masa pula yang diambil. Tapi kalau kita nak lihat di sini tadi cikgu dah tulis dia ialah kerja bahagi masa. Jadi kita nak pendekkan, nak mudah ingat, ialah kita gunakan simbol sahaja. Simbol bagi kuasa adalah P. Sementara simbol bagi kerja kita dah belajar tadi work, iaitu W besar. Okey, dan simbol bagi masa iaitu T kecil, iaitu time. Jadi ini sahaja formula untuk kuasa. Tetapi kadang-kadang kita juga boleh menggunakan satu lagi formula jika tidak melibatkan kerja, kerana kita tahu nilai kerja adalah sama dengan tenaga, kerana semua kerja memerlukan tenaga. Jadi kita juga boleh menggunakan formula ini. P sama dengan E per T. PET. Okey, sama. Tapi formula asasnya ialah ini. P sama dengan W per T. Okey, kita nak teruskan dengan SI unitnya pula. Okey, untuk SI unit, kita lihat di sini P sama dengan W per T. Okey, SI unit bagi W iaitu kerja ialah Joule. Manakala SI unit bagi masa ialah saat. Saat. Jadi setiap pengiraan kita perlu tukar kepada Joule dan kita juga perlu tukar kepada unit saat. Tidak boleh menggunakan minit ataupun jam. Jadi di sini kita akan dapat JS negatif 1. Ini adalah unit yang kita akan perolehi daripada setiap pengiraan bagi mendapatkan kuasa. Tetapi kuasa mempunyai satu unit. Satu unit yang special, iaitu kita guna sebagai watt, iaitu simbolnya juga adalah W besar. Dan kita dapat lihat di sini watt sebenarnya adalah sama dengan JS negatif 1. Tetapi pastikan unitnya hanyalah saat sahaja. Jika anda menggunakan minit, so dia akan dapat J minit negatif 1, ianya adalah tidak sama dengan watt. Jadi jika anda nak menukar kepada unit akhir bagi kuasa dalam unit watt, perlu menggunakan saat.
bagi unit masa. Okey, mudah je. Okey, nanti kita buat contoh, anda boleh nampak dengan jelas. Okey, jadi untuk soalan definisi bagi kuasa pula, bagaimana kita nak buat definisi tanpa perlu susah payah menghafal. Okey, kita hanya perlu melihat kepada formula, sama seperti mana kerja tadi, iaitu hasil darab, daya dan sesaran. Dan bagi kuasa pula, kalau anda lihat ya, setiap formula yang melibatkan bahagi masa, jadi definisinya kita perlu menggunakan kadar. Sebab per masa ini ialah kadar bagi sesuatu benda dilakukan. Okey, kadar ya. Jadi kuasa ialah, kita perlu menggunakan perkataan kadar kerana formula ini melibatkan bahagi masa. So, kadar. Kadar apa? Okey, bahagi masa ni iaitu kadar kerja yang dilakukan. Okey, jadi kita boleh pasifkan ayat ini, kadar melakukan ataupun menjalankan kerja. Ialah kadar melakukan kerja. Okey, dah siap. Mudah saja sebenarnya untuk membina ayat definisi. Biasanya soalan definisi adalah 1 markah. Okey, mari kita lihat bagaimana nak kira kuasa ni ya. Okey, menggunakan formula kita iaitu P sama dengan W per T. Nak mudah ingat watt, W-A-T-T, W-T. Okey, mudah je. Okey, sebagai contoh ya, di sini kita dapat lihat yang pertama ini namanya Ahkid. Okey, Ahkid ni yang pertama, dan yang kedua ini namanya Kamal. Okey, jika kita lihat ya, Ahkid dan Kamal kedua-duanya mengangkat beban, berat beban sebanyak 10 Newton. Okey, 10 Newton. Tetapi Ahkid agak lemah. Jadi dalam masa 1 minit ataupun 10 saat. Okey, kita ambil 10 saat. Dalam masa 10 saat yang telah dihitung, Ahkid telah pun berjaya mengangkat beban sehingga ke tingkat yang pertama. Tetapi dalam masa 10 saat, Kamal telah pun berjaya mengangkat beban tinggi sehingga ke tingkat 3. Jadi ini bermaksud dalam tempoh masa ini, Kamal melakukan kerja dengan lebih banyak berbanding dengan kerja yang dilakukan oleh Ahkid. Okey, kerana Kamal telah pun menaiki tangga yang lebih tinggi. Okey, jadi kita dapat lihat di sini kuasa yang dilakukan oleh Kamal dalam tempoh masa 10 saat ini adalah lebih tinggi. Bermaksud Kamal lebih berkuasa, mempunyai power yang lebih berbanding dengan Ahkid yang tidak pun berjaya mengangkat ke tingkat yang ketiga. Jadi jika kerja yang dilakukan adalah lebih banyak, jadi kuasa dalam masa yang sama, maka kuasanya adalah lebih tinggi. Okey? Ini adalah jika masa adalah sama, tetapi kerja tidak sama. Berbeza jika terdapat 2 orang yang mengangkat kotak yang sama, mengangkat beg yang sama. Okey, 2 orang, cikgu gunakan seorang lagi pen yang berwarna ni. Okey, purple. Okey, juga mengangkat beg yang sama, berlumba, okey, sejauh 200 meter. Okey, masuk pertandingan sukaneka. Okey, tetapi yang berwarna biru ni, katakanlah yang berwarna biru ni adalah Abu. Okey, Abu ini telah sampai ke garisan penamat dalam tempoh masa 20 saat. Tetapi Ali yang berwarna purple ini pula telah pun sampai ke garisan penamat ini dalam tempoh masa 10 saat. Okey, kedua-dua telah pun berjaya sampai sejauh 200 meter, tetapi masanya adalah berbeza. Okey, jadi kalau kita lihat di sini ya, masa bagi Abu, okey, maaf, pen cikgu jatuh pula. Okey, masa bagi Abu ialah lebih singkat berbanding
masa oleh Abu adalah lebih tinggi jika kita bandingkan dengan masa oleh Ali. Okey, jadi di sini kita dapat lihat walaupun melakukan kerja yang sama, tetapi Abu telah pun melakukan kerja dalam masa yang panjang. Ini bermaksud kuasa Abu adalah rendah. Abu tidak cukup kuat. Berbanding dengan Ali, boleh melakukan kerja yang sama dengan Abu tetapi dalam masa yang pendek, laju. Jadi kuasa Ali adalah lebih tinggi. Ini bermaksud masa dan kuasa adalah berbeza. Jika masanya adalah lebih tinggi, maka kuasanya lebih rendah. Jika masa lebih pendek ataupun melakukan kerja dengan sangat laju, jadi kuasanya adalah lebih tinggi. Kerana ini bermaksud Ali berjaya lari dengan sangat laju sambil membawa beban. Okey, jadi kuasanya adalah lebih tinggi. Ali lebih power. Okey, mudah saja kan? Okey, ini berbeza je. Ini jika masa yang sama, ini jika kerjanya adalah sama tetapi masa berbeza. Yang ni pula kerja sama, masa sama tetapi kerja adalah berbeza. Okey, kedua-dua ini kerja dan masa mempengaruhi kuasa bagi seseorang. Okey, kita teruskan dengan pengiraan. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Okey, cikgu tutup dulu soalan yang seterusnya sebab nanti takut tengok banyak sangat soalan. Okey, tutup dulu. Kita fokus kepada soalan yang untuk yang pertama, kita lihat di sini ada seekor monyet yang seberat 110 Newton. Okey, ini adalah dayanya. Okey. Dan memanjat pokok setinggi 2.7 meter dan ini adalah sesarannya dalam masa 18 saat. Wow, 18 saat ya. Okey, jadi lajunya monyet ni. Jadi kita keluarkan ini adalah simbol bagi masa. Okey. Okey, seterusnya kita mula mengira. Untuk power ya, P kuasa sama dengan kerja bahagi T masa. Okey, tetapi kerja kita tidak dapat nilai kerja lagi. Jadi kita perlu cari kerja dahulu. Okey, kerjanya ialah F darab dengan S. Jadi kita kira kerja F adalah 110 Newton. Kita darabkan dengan sesarannya adalah 2.7 meter. Jadi kita tekan kalkulator dan jawapan akhir yang kita dapati adalah 297 Nm sama dengan 297 Joule. Jadi ini adalah kerja yang yang monyet itu lakukan, iaitu dengan memanjat pokok. Okey, so sekarang ni kerja yang kita telah pun dapati ni kita masukkan ke dalam formula. Okey, iaitu 297 Joule dibahagi dengan masa. Okey, dia telah menggunakan 18 saat. Jadi kita masukkan kat sini 18 saat. Mudah. Okey, so kita tekan kalkulator, kita dapat jawapan akhirnya ialah 16.5 JS negatif 1 dan kita tukar kepada SI unit bagi kuasa iaitu 16.5 watt. Nak tulis W sahaja pun betul, tak ada masalah. Dah siap. Ini adalah kuasa bagi monyet ini. Dan setiap monyet, walaupun mempunyai berat yang sama, walaupun telah pun memanjat pokok yang sama tinggi, tetapi masa tidak sama. Ada monyet yang sangat laju memanjat. Jadi semakin laju monyet itu naik, monyet itu memanjat pokok, maka semakin tinggi kuasanya. Semakin power monyet tersebut. Tetapi jika monyet itu memanjat dengan perlahan, lebih perlahan, maka kuasanya adalah rendah, kurang berkuasa. Okey, so kita lihat pula. Ini adalah Afiq dan Afiq sedang menarik kotak seberat 30 Newton. Okey, di atas landasan yang licin. Jadi kita anggap rintangan atau pergeseran adalah menghampiri sifar. Okey, dari A ke B iaitu sejauh 2 meter dalam keadaan condong dalam masa 1 minit. Wow. Okey, jadi
kita perlu mengukur kuasa. Okey, boleh juga kalau kita nak terus kepada kuasa, contohnya seperti ini ya. P sama dengan W per T. Jika tadi cikgu kira kerja dahulu, tapi kalau anda nak kira dalam formula ini pun tak ada masalah. Cikgu tunjukkan jalan kerjanya. Okey, untuk dapatkan kerja, jadi kita perlukan F darab dengan S bahagi T. Jadi F-nya ialah 30 Newton. Sementara S-nya adalah 2 meter. Dan T-nya ialah 1 minit. 1 minit kita tidak boleh menggunakan minit. Jadi 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Jadi kita gunakan dalam unit saat iaitu 60 saat. Kena berhati-hati ya dengan masa ni. Sebab syarat untuk 1 watt adalah bersamaan 1 J. S negatif 1 S ya, saat. Okey, jadi kita tekan kalkulator. Okey, kita dapati 60 Nm bahagi 60 saat. Okey, so yang ni kita boleh tukar kepada unit joule. Jadi kita boleh dapat 1 JS negatif 1. Dan 1 JS negatif 1 adalah bersamaan dengan 1 watt. Okey, dah siap. Ini adalah kuasa yang telah dilakukan oleh Afiq. Maka jika Afiq dapat mengangkat kotak ini lebih kurang daripada 1 minit, okey maaf. Jadi kuasa Afiq adalah semakin bertambah. Tetapi jika Afiq mengangkat kotak ini melebihi 1 minit, maka kuasanya adalah lebih kurang daripada 1 watt. Okey, kita lihat soalan yang terakhir untuk kerja. Okey, Akif mengangkat pemberat sebanyak 115 Newton, okey, di gym. Wow. Okey, dan pemberat ini diangkat setinggi 50 cm dan ini adalah sesarannya dalam masa 2.4 saat. Okey, jadi kita gunakan formula. Okey, kita nak cari kuasa. Berapakah kuasa yang telah dilakukan oleh Akif? Okey, berapakah kuasa Akif? Jadi kita gunakan formula P sama dengan W per T. Okey, W-nya ialah 150 Newton. Kita darabkan dengan sesaran iaitu 50 cm. Kita kena tukar dulu kepada meter. Kena hati-hati ya. Okey, so kita tukar kepada meter bersamaan dengan 0.5 meter. Letak kat sini 0.5 meter. So, daya F darab dengan sesaran S. Okey, kita bahagikan dengan masa iaitu 2.4 saat. Okey, di sini kita tekan kalkulator. Kita dapati kat sini jumlahnya adalah 75 Nm bahagi 2.4 saat. So, kita dapat jumlah akhirnya adalah 31.25 JS negatif 1 samaan dengan 31.25 watt. Siap. Mudah saja. Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini berkenaan tentang kerja, tenaga dan juga kuasa. Okey, mari kita buat sedikit ulang kaji tentang perbezaan ketiga-tiga ini. Okey, cikgu buat bahagi kepada 3 bahagian. Okey, kita mulakan dengan kerja tadi. Yang mana kerja simbolnya, okey, simbolnya adalah work W besar. Sementara bagi tenaga, simbolnya adalah E besar, energy, ni work. Sementara bagi kuasa pula, simbolnya adalah P besar iaitu power. Okey, bagi formula pula, kerja ialah W work sama dengan daya darab dengan sesaran. Sementara tenaga pula, tenaga adalah sama dengan kerja. Kerana bagi melakukan kerja, kita perlukan tenaga. Okey. Dan formula bagi kuasa pula ialah
kuasa sama dengan kerja bahagi masa. SI unit pula. Okey, SI unit. Bagi kerja kita menggunakan joule, iaitu J besar. Bagi tenaga juga kita menggunakan joule, iaitu J besar juga. Tetapi bagi kuasa kita menggunakan watt. Okey. Ataupun singkatannya adalah W besar. Okey. Untuk definisi pula, bagi kerja definisinya ialah hasil darab. Okey, hasil darab daya dan sesarat. Okey. Sementara bagi tenaga pula ialah kerana tenaga digunakan untuk kerja, jadi keupayaan. Okey, kalau banyak tenaga, jadi banyaklah keupayaan untuk melakukan kerja. Okey, melakukan kerja. Okey, dan last sekali ialah kuasa. Kita lihat kepada formula, ada bahagi dengan tip. Okey, jadi kita gunakan perkataan kadar kerana bahagi T. Okey, kadar W. Kadar melakukan apa? W itu adalah kerja. Jadi kadar melakukan kerja. Dah siap. Ini sahaja yang kita pelajari untuk subtopik hari ini. Kerja, tenaga dan kuasa. Mudah saja. Okey, semoga video ini bermanfaat kepada anda. Okey, jangan lupa like dan subscribe video ini. Bye.